Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan, saya doakan semoga korban yang tuan-tuan lakukan bersama dengan kami dan juga saya sendirilah, saya doa semoga Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita, Allah ampunkan semua dosa-dosa kita tuan-tuan. InsyaAllah tahun depan kita berazam lagi, kita nak buat korban lagi tuan-tuan. Kita tak mau lepaskan peluang untuk menyertai ibadat ni selagi mana kita masih hidup. Terpulanglah tuan-tuan nak try dengan agensi lain pula ke, dipersilakan. Yang nak buat dengan kami pihak Ihsan Amal, saya alu-alukan insyaAllah bersama. Kalau ada peluang, COVID tak ada, kita pergi sama-sama tuan-tuan ke negara-negara tersebut. Jadi sebagaimana yang saya janjikan, grup kita ni kita akan jadikan sebagai grup untuk kita mendalami ilmu Al-Quranul Karim berkenaan dengan kisah-kisah para Nabi alaihi wassalatu wassalam, qasas al-anbiya. Jadi sebagaimana saya katakan, kita akan pakai buku ni tuan-tuan, buku Al-Qasas Al-Qurani. Nama kitab kita ni Al-Qasas Al-Qurani, Ardu Waqa'i'a wa Tahlilu Ahdath, Ta'lif Dr. Salah Al-Khalidi. Pengarang kitab ni, nama dia ialah Dr. Salah Al-Khalidi, salah seorang tenaga pengajar di University of Jordan. Saya dulu alhamdulillah mengaji di sana. Kami sempatlah bersama dengan Dr. Salah Al-Khalidi ni tuan-tuan, saya hari-hari kuliah subuh dia di masjid tu tuan-tuan. Sehari kuliah subuh dia satu ayat Al-Quran, esoknya subuh yang kedua Dr. Hammam Sa'id, kita belajar hadis sahih Al-Bukhari dengan dia. Jadi tiap hari tuan-tuan kita hari-hari satu ayat Al-Quranul Karim. Jadi kuliah dengan saya ni tuan-tuan, kita tak ambil masa yang lama. Paling lama abang kuliah ni tuan-tuan insya-Allah 20 minit, 10 hingga 20 minit cukup. Saya tahu tuan-tuan pun sibuk, nak dengar kuliah lama-lama ni bukan senang tuan-tuan. Jadi insya-Allah saya cubalah kita masuk kepada tajuk kita pada hari ini. Tajuk yang pertama, pengenalan tajuk kisah Al-Quranul Karim, tentang apa kepentingan, ataupun kita boleh kata pasal apa kita kena belajar, kita kena tahu kisah para Nabi alaihi wassalatu wassalam tuan-tuan. Okey, saya simpulkanlah tuan-tuan. Yang pertamanya, untuk pengetahuan tuan-tuan juga, saya sebenarnya berazam nak terbitkan buku ni, buku kisah para Nabi ni. Saya dah tulis, baru sampai kepada kisah Nabi Nuh alaihi salam. InsyaAllah, moga Allah permudahkan, bila terbit nanti tuan-tuan boleh dapatkan insyaAllah buku ini untuk tetapan tuan-tuan. Okey, dan saya mengajak anak-anak saya lah sebenarnya PKP ni tuan-tuan, duduk di rumah, dah nak habis dah, sikit lagi nak habis dah kisah para Nabi alaihi wassalatu wassalam ni tuan-tuan. Okey, yang pertama tuan-tuan, kenapa kita kena mempelajari kisah para Nabi? Kita kena cerita ke anak kita. Saya yang boleh baca ni, kenapa saya perlu cerita kepada tuan-tuan? Sebab yang pertamanya ialah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang suruh cerita. Allah perintahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suruh cerita kat kita tuan-tuan. Cerita kat umat dia, cerita Nabi-Nabi ni. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 176. Tuan-tuan boleh semak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kisah-kisah ini. Kat siapa ayat ni ditujukan tuan-tuan? Kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cerita kisah ni, yakni kisah-kisah umat terdahulu, kisah para Nabi alaihi wassalatu wassalam. La'allahum yatafakkarun. Moga-moga bila mereka dengar kisah-kisah ni tuan-tuan, mereka akan berfikir. Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia, kitab tafsir At-Tabari, berkata, wa amma qawluhu faqsusil qasas,
فإنه يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاقصص يا محمد هذا القصص الذي اقتصصته عليك من نبأ الذي آتيناه آياتنا وأخبار الأمم التي أخبرتك أخبارهم في هذه السورة sehinggalah habis tuan-tuan. Imam At-Tabari kata, wahai Muhammad, Allah kata, ceritakanlah kisah-kisah ini yang aku ceritakan kepada engkau, kisah-kisahnya, kisah-kisah orang-orang yang kami berikan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, dan peristiwa-peristiwa akhbar umat-umat terdahulu yang kami kisahkan kepada kamu fi hadhihi surah, di dalam surah ini. Ini tuan-tuan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita supaya menceritakan kepada umatnya tentang kisah-kisah ini. Ini pengajaran yang pertama tuan-tuan. Kenapa kita perlu menceritakan kisah ini kepada umat manusia, dan kita sendiri kena tahu kisah-kisah. Okey tuan-tuan, itu yang pertama, kenapa kita kena tahu kisah Nabi. Kerana Nabi sendiri pun Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya ceritakan kisah-kisah ni. Maka kita tuan-tuan juga kena cerita kisah ni. Saya kena cerita kat tuan-tuan, saya kena cerita kepada anak-anak saya, tuan-tuan kena cerita kepada anak-anak tuan-tuan. Semua masyarakat Islam kena tahu kisah para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang seterusnya tuan-tuan ialah sifat kisah para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Allah kata sifat ni, sifat kisah para Nabi ni ahsanul qasas, cerita yang paling baik. Dalam surah Yusuf Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Sesungguhnya kami telah menceritakan kepadamu wahai Muhammad cerita yang terbaik. Makna terbaik ni tuan-tuan, Dr. Salah Al-Khalili sebut dalam kitab dia ni tuan-tuan, kitab Al-Qasas Al-Qur'ani ni. Maksudnya ialah annahu ahsanu min al-qasas al-bashari. Cerita Quran ni, kisah-kisah dalam Quran ni lebih baik daripada semua kisah-kisah manusia. Tak kiralah artis mana sekalipun tuan-tuan yang berlakon, penerbit sehebat mana sekalipun tuan-tuan, tidak boleh dibandingkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan dalam Al-Quranul Karim. Jadi cerita Quran ni ahsanal qasas, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Quran wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Walaupun sebelum ni tuan-tuan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak tahu kisah ni. Tak ada siapa cerita kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cerita? Allah Subhanahu wa ta'ala yang cerita kisah-kisah Nabi kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tujuan tuan-tuan ialah untuk membuktikan bahawa kisah para Nabi yang Allah cerita kepada Nabi Muhammad ni, nak buktikan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat tahu kisah-kisah ini daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya yang kedua tuan-tuan, kisah para Nabi ini, kita baca kisah Nabi Yusuf alaihi salam dalam Al-Quran, kita baca kisah Nabi Zakaria alaihi salam, tujuannya ialah nak membuktikan bahawa Quran ini datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi tak pernah belajar daripada siapa-siapa. Tiba-tiba Nabi boleh cerita kisah Nabi Yunus bin Matta, cerita Nabi Yunus alaihi salam yang ditelan ikan. Mana Nabi tahu semua ni tuan-tuan? Kisah Nabi Zakaria alaihi salam ketika dapat jaga, Allah bagi kat dia hak menjaga Maryam ketika dia cabut undi. Mana semua tu tahu tuan-tuan? Allah Subhanahu wa ta'ala yang ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah-kisah Al-Quran ni tuan-tuan, khususnya kisah para Nabi ini, tujuan yang keduanya ialah untuk membuktikan bahawa Quran ni wahyu. Allah yang wahyukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewanya kisah para Nabi ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim. Kisah Al-Quran ni Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 62, inna hadha lahuwal qasasul haqq. Sesungguhnya kisah Nabi ini tuan-tuan,
Kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran ialah kisah-kisah yang benar, yang betul, bukan direka-reka. Di tempat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, tuan-tuan. Allah kata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran kepada orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Cerita-cerita dalam Al-Quran ni bukan cerita yang direka-reka. Yang kita tengok TV, tuan-tuan, cerita ada dalam wayang dan sebagainya, tu kadang-kadang rekaan yang ditambah sana sini nak bagi sedap. Tak, ini kisah yang benar, bukan rekaan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, kita kena berkeyakinan bahawa setiap yang Allah Subhanahu wa taala cerita dalam Al-Quran ni ialah kisah yang benar, kisah yang benar-benar berlaku dan benar-benar terjadi. Sebab tu tuan-tuan, dia dalam sejarah kemanusiaan ni, tuan-tuan, dulu pernah ada satu orang tokoh di Mesir, Taha Hussein. Dia pernah jadi dekan Fakulti Al-Adab Al-Arabi. Dia tak percaya kisah-kisah Al-Quran. Dia tulis sebuah kitab, nama kitab tu Asy-Syi'r Al-Jahili, syair jahili, syair zaman jahiliyah. Dia kata apa, tuan-tuan? Lit-Taurati an tuhaddithana an Ibrahim wa Ismail. Dia kata dalam kitab Taurat pun cerita tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Ismail. Tu dalam Bible lah, dalam perjanjian lama tu, tuan-tuan, ada cerita Nabi Ismail, ada cerita Nabi Ibrahim AS. Walil Quran an yuhaddithana anhuma aidan. Quran pun cerita juga, dia kata tentang dua orang tokoh ini. Walakin ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي. Tapi sekadar ada dalam Quran, ada dalam Taurat dan Injil, tidak cukup untuk membuktikan mereka ini benar-benar wujud dalam sejarah kemanusiaan, tuan-tuan. Fadlan an ithbati hadhihi al-qissah. Tambah-tambahlah kita nak percaya kisah dia. Kalau mereka ada ataupun tak, ataupun belum tentu lagi, kata Taha Hussein, kita nak percaya kisah penyembelihan yang berlaku, yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam terhadap Nabi Ismail, lagi tak boleh percaya. Semua cerita dia tolak, tuan-tuan. Ini masalah lah kalau orang Islam lagu ni. Ini masalah besar ni, tuan-tuan. Jadi kita dalam masyarakat Malaysia tak ada lah sampai setara tu. Kita percaya kisah-kisah ini sebab kisah-kisah ni akan memandu kehidupan kita ke arah kebaikan, ke arah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seterusnya, tuan-tuan, kenapa kita perlu sangat kepada kisah Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam ni, ialah kerana dalam kisah Nabi-Nabi ni ada ibrah, ada pengajaran yang baik, ada contoh teladan untuk kehidupan kita yang sementara di dunia ni, tuan-tuan. Dalam surah Yusuf, setelah Allah cerita kat kita kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam, Allah kata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya pada cerita, kisah-kisah yang berlaku kepada mereka, yakni kisah Nabi Yusuf alaihissalam, susah payah Nabi Yusuf alaihissalam, dihina, dibuang ke dalam perigi, dijauhkan daripada keluarganya, difitnah dengan pelbagai perkara lah yang berlaku dalam hidup Nabi Yusuf alaihissalam. Ada pengajaran yang sangat baik liulil albab. Bukan semua orang boleh dapat pengajaran daripada kisah Nabi-Nabi ini. Liulil albab, kepada orang yang bijak, orang yang akal mereka sentiasa nak cari yang baik, maka kisah Nabi-Nabi ini berperanan untuk membantu mereka dalam kehidupan mereka. Itu Nabi Yusuf alaihi salam, tuan-tuan. Kalau Nabi-Nabi lain pun macam itulah. Tuan-tuan nak contoh apa, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan nak cari contoh kehidupan sebagai rakyat biasa, semua kebanyakan Nabi-Nabi ini rakyat biasa, tuan-tuan. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi rakyat biasa sehingga pernah menjadi pemerintah. Kita nak cari contoh dalam kehidupan kita sebagai seorang menteri. Nabi Yusuf AS pernah jadi menteri yang paling berkuasa di negara Mesir, Azizu Misr. Kita nak cari contoh, kalau kita lah ditakdirkan kita ni dilantik menjadi raja, tuan-tuan, di negara kita ni, menjadi agung, menjadi sultan. Ada tak contoh agung, contoh sultan dalam kehidupan para Nabi alaihi wassalatu wassalam? Ada, tuan-tuan. Siapa Nabi yang pernah menjadi raja, tuan-tuan? Antaranya Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud menjadi raja yang kedua
kepada Bani Israel. Selepas Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihissalam anak dia. Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kuasa kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh siapa-siapa pun atas dunia ni, tuan-tuan. Memerintah jin, memerintah manusia. Jin, bukan jin, Allah sebut dalam Al-Quran syaitan. Syaitan ni kan hak jahat. Hak jahat tu pun ikut perintah dan arahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang tak mau dengar kata dia kurung, dia ikat, dia gari, dia rantai dan dikurung syaitan-syaitan tersebut, tuan-tuan. Jadi kalau setara Nabi Sulaiman alaihissalam yang jadi raja tu pun taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang jadi sultan, jadi presiden, tekak jadi presiden persatuan tu tak ada apalah, tuan-tuan. Jadi semuanya ada pengajaran yang baik kalau kita nak ambil dalam kehidupan para nabi. Kita boleh contoh nabi yang kita sebutkan namanya tadi, tuan-tuan. Dalam kehidupan kita, tuan-tuan, kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang kita kaya. Orang kaya, orang senang. Tuan-tuan boleh baca cerita tentang nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam yang Allah anugerahkan kekayaan dalam hidup mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tarik balik kekayaan tersebut, diberi kesakitan. Kisah Nabi Yunus alaihi salam, kisah Nabi Ayub alaihi salam, semuanya ada pengajaran dalam kehidupan kita dan kita perlukan kepada contoh-contoh dan teladan ini. Kalau kita ditimpa susah, kalau kita ditimpa kemiskinan, kalau kita ditimpa sakit, tuan-tuan, melarat, ada pengajaran yang kita boleh ambil daripada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Orang yang Allah Subhanahu wa taala uji dalam sudut-sudut yang terpencil dalam hidup mereka, tuan-tuan. Seperti contohnya tak ada anak. Orang hak menikah, kahwin-kahwin ada anak dah, mungkin dia tak berasa apa, tuan-tuan. Tapi orang yang kahwin tak ada anak, setahun, 2 tahun, 10 tahun, ada tak nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam yang sampai tua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tak ada anak? Ada. Nabi apa, tuan-tuan? Antaranya ialah Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita sambut Hari Raya Aidil Adha ni kerana nak memperingati peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nanti, tuan-tuan, kita akan cerita kisah tersebut bila kita sampai kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak ada anak, merayu-rayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mana lagi, tuan-tuan? Nabi Zakaria alaihissalam juga tak ada anak. Allah cerita bagaimana penderitaan dia tak ada anak. Tapi satu hari, tuan-tuan, tergerak hatinya, terdetik hati dia nak anak, tuan-tuan, bila dia tengok anak salihah seperti Maryam alaiha salam. Doa kita nak belajar apa tu, tuan-tuan? Nak belajar bila kita diuji dan kita tak ada anak, tuan-tuan. Allah uji kita penderitaan seperti itu, apa tindakan yang kita kena buat, tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala ada, mintalah ke Allah Subhanahu wa taala. Macam mana cara nak minta pun Allah Subhanahu wa taala ceritakan dan kisahkan kepada kita supaya kita tiru kehidupan para nabi alaihi wassalatu wassalam, tuan-tuan. Cabaran dengan anak-anak. Ada nabi yang Allah uji, anak ni tak baik, tuan-tuan. Ada tak? Jangan kata anak kita saja tak baik. Anak nabi pun ada. Iaitu Nabi Yaqub alaihi salam. Kita tengok macam mana Nabi Yaqub alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak dia punya jahatnya, tuan-tuan, sampai ke peringkat sanggup merancang untuk membunuh Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi dia tak tergamak. Adalah sulung tu dia tak tergamak, tuan-tuan. Dia kata kalau hampa nak buat pun hampa buang lari cukup lah, ataupun hampa lempak dalam telaga. Nanti kita akan baca kisah-kisah tersebut. Jadi banyak lagi lah, tuan-tuan, pengajaran-pengajaran lain yang perlu kita pelajari daripada kisah-kisah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang terakhirnya, tuan-tuan, ialah untuk para pendakwah. Untuk orang yang berada di lapangan dakwah, lagi-lagilah mereka perlu kepada kisah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kenapa, tuan-tuan? Kisah para nabi ni, kalau pada nabi kita pun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlu dengar kisah ni, takkan kita tak perlu, tuan-tuan? Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dalam surah Hud ayat 120. Surah Hud ayat 120, Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Itu tujuan kepada Nabi, iaitu linuthabbita bihi fuadak, ma nuthabbitu bihi fuadak, untuk nak menguatkan hati Nabi dalam buat kerja dakwah. Awak Nabi SAW tak tergugat ke bila dicemuh, diejek, dihina? Nabi pun runsing,
Nabi pun tidur tak lena tuan-tuan bila diuji dengan ujian-ujian tersebut. Jadi bila datang kisah-kisah para Nabi ini tuan-tuan, Allah bagi keteguhan hati kepada Nabi SAW. Jadi kita pun lagu itulah tuan-tuan. Kita berhadapan dengan anak isteri kita, berhadapan dengan mak mentua kita, berhadapan dengan jiran tetangga kita, berhadapan dengan masyarakat kita tuan-tuan. Mana kita nak dapat pengajaran, nak bagi hati kita kuat, nak bagi kita terus istiqamah dalam buat kerja kebajikan ni tuan-tuan? Cerita Nabi-Nabi. Itulah penyelesaian dalam kehidupan kita tuan-tuan. Jadi kalau ada orang mendakwa, tak payahlah cerita Nabi-Nabi ni, cukuplah, aku tahu dah. Silap tuan-tuan, itu silap besar dalam hidup dia. Kerana Nabi SAW pun perlu kepada kisah para Nabi. Kita ni tuan-tuan lagi-lagilah memerlukan, kita kena dengar ulang lagi dan lagi. Saya sendiri tuan-tuan pengalaman bila saya mengajar anak-anak kan, bila saya tak terfikir, bila saya baca buku yang dikarang oleh Dr. Salah Al-Khalidi ni, tak tergambar. Masya Allah, sepatutnya lama dah saya cerita kisah ni kepada anak-anak saya supaya dia betul. Tapi Dr. Salah pun baru terbit buku ni tahun bila tuan-tuan ni kan, tahun 2011. Saya balik dah pada Jordan masa tu, saya balik tahun 99 dulu ni. Dia tulis lambat, kalau dia tulis awal saya baca awal lagi lah. Jadi insyaAllah tuan-tuan, semoga melalui kisah yang kita akan bacakan sedikit demi sedikit ni daripada seorang Nabi kepada Nabi yang seterusnya, akan memberi faedah yang sangat besar dalam kehidupan kita sebelum kita sampai ke hari akhirat kelak insya-Allah. Takat tu dulu tuan-tuan siri yang pertama kita akan sambung dalam siri yang seterusnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.